Bencana dari sudut umumnya diklasifikasikan dalam dua bentuk iaitu semula jadi dan buatan manusia. Bencana semula jadi adalah kejadian yang disebabkan oleh faktor-faktor semula jadi seperti banjir, tanah runtuh, banjir lumpur dan lain-lain yang di luar kawalan manusia. Manakala bencana akibat perbuatan manusia dikenali sebagai bencana sosioteknikal. Fenomena bencana alam merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang melanda seluruh pelosok bumi sama ada di kawasan yang mendatar, landai maupun di cerun. Bencana alam yang berlaku boleh meragut ribuan nyawa manusia, kemusnahan tempat tinggal, kehilangan harta benda dan kerosakan alam sekitar. Bencana merupakan kejadian yang berlaku secara tiba-tiba atau mengejut berpunca daripada bencana alam. Kejadian ini biasanya akan meninggalkan kesan yang serius dari aspek kefungsian sosial komuniti seperti kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, gangguan ekonomi, dan kerosakan alam sekitar. Bencana yang berlaku merumitkan kefungsian sosial pihak yang berkenaan kerana ketidakcukupan sumber-sumber yang boleh memulihkan semula komuniti yang berkenaan. Sebahagian besar bencana alam yang berlaku di Malaysia adalah disebabkan oleh proses semula jadi alam itu sendiri. Kebanyakan bencana alam yang berlaku pastinya melibatkan kematian, sebagai contoh banjir, tanah runtuh, gempa bumi, tsunami dan banyak lagi. Perbuatan manusia yang mementingkan diri sendiri dan tidak berhati perut juga menjadi salah satu sebab berlakunya bencana alam. Contohnya meneroka hutan simpan dengan menebang semua pokok untuk membina bangunan, melakukan pembakaran terbuka dan banyak lagi. Pengurusan bencana dapat diertikan sebagai suatu proses dalam menentukan suatu peristiwa yang berpotensi untuk mendatangkan kerugian yang serius kepada masyarakat. Melalui pengurusan bencana juga, ianya dapat meminimumkan krisis melalui peringatan diri dan membuat kerangka rehabilitasi dan penyesuaian pasca bencana yang bersesuaian. Di Malaysia, pengurusan bencana dikendalikan oleh Bahagian Pengurusan Bencana Negara. Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Agensi Pengurusan Bencana Negara, APBN, bagi menyelaras dan mengurus bantuan bencana dalam negara dengan lebih teratur dan efektif. Di Malaysia, pihak kerajaan telah pun menubuhkan Agensi Pengurusan Bencana Negara, APBN. Bahagian Pengurusan Bencana Negara ini merupakan agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri. MKN berperanan sebagai focal point dalam pengurusan krisis dan bencana dalam dan luar negara yang merangkumi aspek pencegahan dan peredaan, persediaan, tindak balas serta pemulihan dan pembangunan semula. Pengurusan krisis dan bencana melibatkan fungsi koordinasi, kawal selia serta meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Kerajaan Malaysia mengalu-alukan penglibatan sektor-sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan, NGO, dalam pengurusan bencana negara terutamanya dalam membantu dari segi kesedaran awam, bantuan semasa tindak balas bencana serta sumbangan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana. Sebagai contoh, terdapat NGO yang memberikan kesedaran dan kemahiran kepada pelajar dan masyarakat dalam mengenal pasti risiko di persekitaran dan cara-cara bertindak semasa kecemasan. Semasa tindak balas bencana, Persatuan Radio Amatur misalnya memberikan perkhidmatan komunikasi radio daripada pusat-pusat pemindahan ke bilik gerakan banjir di daerah-daerah yang dilanda banjir. Berikut merupakan jenis-jenis bencana: tanah runtuh, pembakaran hutan, puting beliung, letusan gunung berapi, hujan ribut dan banjir. Konsep dan peranan nilai kerja sosial oleh National Association Social Worker terhadap isu yang dipilih. National Association Social Worker ditubuhkan pada 1955, merupakan organisasi keahlian pekerja sosial profesional terbesar di dunia. Nilai merupakan kepercayaan, keutamaan, atau andaian tentang sesuatu yang diingini atau baik untuk manusia. Istilah nilai berasal daripada bahasa Latin, valeri yang bermaksud to be worth, dan kedudukan nilai adalah di tengah moraliti. Nilai dalam kerja sosial merujuk kepada komitmen profesional dan prinsip amalan perkhidmatan yang ideal. Nilai boleh berasaskan kepada pengetahuan, pertimbangan yang estetik, asas moral atau kepada satu kombinasi kesemua ini. Nilai kerja sosial yang pertama ialah perkhidmatan. Dalam kerja sosial, matlamat utama bagi pekerja sosial ialah membantu individu yang memerlukan bantuan dan menyelesaikan masalah sosial. Dalam aspek pengurusan bencana, pekerja sosial berperanan penting dalam memberi bantuan kepada mangsa bencana dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, menyediakan tempat tinggal sementara buat mangsa banjir, memberi sokongan moral dan banyak lagi. Seterusnya ialah kecekapan.
Pekerja sosial sememangnya cekap dalam bidangnya dan membangun serta meningkatkan kepakaran profesional dalam bidangnya. Selaras dengan aspek pengurusan bencana, pekerja sosial cekap dalam memberi bantuan kepada mangsa bencana. Mereka tangkas dalam mencari jalan penyelesaian untuk memastikan mangsa bencana selamat dari segala bahaya. Perkataan etika berasal daripada bahasa Greek iaitu ethos. Perkataan etika merujuk kepada peraturan atau prinsip yang dipegang atau dinyatakan oleh seseorang atau kumpulan. Etika juga didefinisikan sebagai domain moraliti dan falsafah moral kerana kedua-duanya menitik beratkan tentang nilai, kebaikan, prinsip dan praktis meskipun mengikut cara yang berbeza. Etika dibentuk berdasarkan falsafah moral. Etika sebagai satu sistem tingkah laku manusia yang bersumberkan daripada falsafah. Tingkah laku manusia telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau jahat pula dinamakan moral. Etika secara umum didefinisikan sebagai satu pernyataan yang berurusan dengan persoalan apakah yang baik dan buruk dan apakah yang betul dan salah dalam kelakuan manusia. Tanggungjawab pekerja sosial terhadap klien. Pekerja sosial bertanggungjawab ke atas kliennya iaitu mangsa bencana. Oleh itu, mereka perlulah mempraktikan setiap intervensi dan tindakan yang diambil ketika memberi bantuan atau membuat keputusan berpandukan etika yang telah digariskan. Nilai dan etika kerja sosial berperanan penting dalam membantu pekerja sosial menjalankan amalan profesionalnya dengan baik dan berkesan. Pegangan nilai dan etika yang boleh memandu kelakuan pekerja sosial dan pada masa yang sama dapat memastikan pekerja sosial mempunyai kompetensi dan profesionalisme dalam menjaga kebajikan klien. Pekerja sosial bertanggungjawab dalam memenuhi tuntutan klien dan memberi perkhidmatan terbaik demi memastikan profesion kerja sosial terus diyakini oleh klien. Adanya pengetahuan mengenai etika dan nilai kerja sosial, pekerja sosial mampu memberi perkhidmatan etika yang terbaik dalam membantu meningkatkan kefungsian dan kesejahteraan hidup klien.